Assalamualaikum. Ini adalah pembaris 1 meter dan tak ada apa-apa benda yang mengagumkan pasal pembaris 1 meter ni. Kecuali ia adalah antara objek yang paling menarik dalam dunia. Jom buka minda aja. Satu hal yang orang jarang tanya pasal pembaris 1 meter ni adalah kenapa panjang dia macam ni? Kenapa 1 meter mesti panjang macam ni? Kenapa tak panjang ni ke? Kenapa tak panjang pendek sikit ke? Dan kenapa satu dunia panjang 1 meter adalah panjang ni? Sebenarnya panjang 1 meter adalah berasal daripada satu hal yang kita tak sangka-sangka, iaitu kelajuan cahaya. 1 meter adalah jarak yang dilalui cahaya dalam vacuum dalam selang masa 1/299,792,458 saat. Apa kena mengena pembaris kayu 1 meter ni dengan cahaya? Kalau lightsaber faham lah juga. Cool gila. Boleh lawan dengan Voldemort. Ke Sauron? Sebab kelajuan cahaya dalam vacuum adalah malar dalam alam semesta. Ia sentiasa sama walau kat mana-mana pun dan bila-bila masa pun. Jadi rujukan yang digunakan untuk membuat satu pembaris 1 meter ni adalah rujukan yang paling tepat, yang boleh dipercayai dan yang paling stabil dalam alam semesta kita. Tapi lain cerita dia bila kita belajar tentang unit ukuran orang dulu-dulu. Contohnya macam jengkal, contohnya macam hasta. Masalahnya adalah jengkal setiap orang ni dia lain-lain. Jadi unit ukuran tradisional yang menggunakan panjang anggota tubuh badan dia sebenarnya tak tepat dan tak konsisten. Contoh lain adalah sepelaung bol. Jarak yang dapat didengar apabila seseorang tu menjerit. Tapi masalahnya, siapa yang menjerit? Kuat ke jeritan dia? Dan macam mana kalau dia jerit tu waktu tengah ribut taufan? Jadi lagilah tak dengar. Ada lagi unit ukuran tradisional, contohnya untuk berat gunakan tahil, gantang, dacing, yang punyalah bermasalah sampai asyik bergaduh waktu berdagang sebab unit ukuran yang digunakan tak sama. Dan ada juga unit ukuran masa, contohnya setanak nasi, iaitu masa yang diperlukan untuk memasak nasi. Itu kalau dia tak nak nasi. Kalau dia nak, macam mana pula? Tapi ada satu unit ukuran yang kita guna yang pelik, yang buat saya tertanya-tanya lama dah, iaitu batu. Kenapa batu? Kalau dekat Britain, unit batu ni dia wujud. Ia digunakan untuk mengukur berat ataupun jisim. 1 stone bersamaan dengan 6.4 kilogram. Berat kau berapa? Berat aku 10 batu. Buruk benar bunyinya. Tapi masuk akal lah sebab batu memang orang sepatutnya guna untuk kira berat lah kan. Tapi dekat Malaysia, unit batu digunakan untuk mengira jarak. Satu batu sama dengan 1.6 kilometer. Okey. Saya ada teori. Okey, disebabkan sepelaung adalah jarak yang kita boleh mendengar orang menjerit, maka satu batu mestilah jarak yang lebih kurang sama kan konsepnya. Jadi, saya punya teori adalah bila kita baling batu, dia boleh mencapai 1.6 kilometer. Saya nak demo kepada anda untuk baling batu ni. Saya mesti boleh dapat lebih kurang 1.5, 1.6 macam tu. Okey, jom kita tengok demo ni. Beratlah pula. Cari batu lain lah. Batu ni tak, dia tak cakap pun batu tu mesti kena berat besar macam mana. Balingan batu 1.6 kilometer. Okey, disebabkan balingan saya yang pertama kali tak berjaya mencapai 1.6 kilometer, maksudnya teori saya tu salah. Scientific. Taklah, memang taklah baling batu 1.6 km. Rekod dunia baling bola kriket cuma 130 meter. Rekod lempar lembing 100 meter. Baling frisbee pun 400 meter. Jauh benar tu, nak baling 1 km pun tak dapat. Pergi gym pun tak membantu. Clue kenapa satu batu bersama dengan 1.6 km sebenarnya terletak pada terjemahan bahasa Inggerisnya. Satu batu bersamaan dengan 1 mile. Pelik je, kenapa mile? Kenapa tak stone ke rock ke? Kan? Mile berasal daripada bahasa Latin mille yang bermaksud ribu.
1 mile berasal daripada kiraan 1,000 langkah tentera Rom. Bagi setiap 1 mile, satu batu ataupun granit penanda akan diletakkan sebagai rujukan sepanjang jalan. Batu-batu ni menjadi rujukan kepada para pengembara supaya mereka tahu mereka di jalan yang betul dan supaya menjadi rujukan kedudukan bagi mereka. Di tengah-tengah bandar Rom adalah Millennium Aureum, the Golden Milestone, yang merupakan titik permulaan semua batu-batu jalan yang lain. Semua jalan dianggap bermula daripada the Golden Milestone ni. Itu yang orang kata all roads lead to Rome. Tapi malangnya, the Golden Milestone ni dia telah hilang. Empayar Islam pun menggunakan sistem batu penanda ni seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Dan pada setiap batu penanda ditulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi itulah jawapannya. Kalau kita tengok di tepi-tepi jalan, terutama sekali di Lebuh Raya, kita akan nampak batu-batu penanda. Jadi jarak satu batu tu sebenarnya merujuk kepada itulah batu penanda. Tapi itulah masalahnya adalah jarak antara batu-batu jalan tu dia bukan satu batu tapi 1 kilometer, sebab Malaysia guna kilometer, Malaysia guna sistem metrik, Malaysia tak guna sistem batu. Jadi satu batu kat Malaysia sebenarnya bukan satu batu. Nombor pada batu-batu jalan merupakan penanda kilometer yang menunjukkan kedudukan tempat tu. Kedudukan dari mana? Kedudukan daripada kilometer sifar. Kilometer sifar adalah titik permulaan jarak bagi sesebuah bandar ataupun jalan raya. Dengan kata lain, itulah titik pusat bandar utama bagi sesebuah bandar. Kita boleh jumpa batu penanda sifar pada pusat-pusat bandar ni. Dia jadi tempat istimewa yang ramai orang kejar dan ambil gambar. Jadi kat mana kilometer sifar untuk jalan-jalan utama dekat semenanjung Malaysia ni? Tempat bertemunya semua jalan-jalan besar ni. Ramai yang ingat di Kuala Lumpur tapi sebenarnya tak. Kilometer sifar kebangsaan kita sebenarnya adalah di Johor Bahru. Jadi itulah dia video ajar kali ini, kenapa satu batu bersamaan dengan 1.6 km. Ini adalah soalan yang saya dah tanya lama dah. Jadi alhamdulillah baru jumpa jawapannya baru-baru ni. Tu yang buat video tu. Jadi harap-harap adalah antara anda yang bertanya juga soalan ni dan dapatlah memuaskan hati anda semualah. Dan kalau anda nak dapatkan merchandise ajar dan juga buku komik yang baru saja dihasilkan, bolehlah klik pada pautan yang disediakan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.